Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Saya Umi Masitas Osman. Berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam terus berusaha mencapai sasaran penanaman 500,000 pokok baru menjelang tahun 2035. Pendedahan dan kefahaman mengenai Islam antara penyumbang kepada peningkatan jumlah saudara baru. Detik bersejarah akan tercatat esok apabila berlangsungnya majlis istiadat bersanding pengantin diraja. Bagi istiadat perkahwinan diraja di antara Paduka Anakda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah dengan Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar, Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Setentunya majlis istiadat tersebut memberi peluang kepada seluruh rakyat dan penduduk, terutama golongan muda, untuk mengetahui sejarah dan keunikan adat perkahwinan di Raja Brunei yang sememangnya kaya dengan adat dan tradisi. Keindahan adat istiadat dalam majlis perkahwinan diraja dengan menggunakan bahasa dalam yang elok dan tersusun juga mencerminkan keharmonian dalam berbahasa. Justru keindahan adat itu perlu dipertahankan kerana ia merupakan warisan budaya masyarakat Brunei. Semua istiadat dalam majlis perkahwinan diraja ini dari satu acara ke acara yang seterusnya itu semuanya dijalankan dengan secara beristiadat, iaitu menggunakan bahasa-bahasa yang dalam, yang elok dan lembut. Itu menunjukkan keharmonian kita ni. Boleh menjadi satu inspirasi kepada generasi pada masa sekarang. Mungkin mereka akan mengatakan macam ini rupanya adat Melayu Brunei yang belum pernah mereka saksikan. Generasi baru ini harus ditunjulkan perkara-perkara adat-adat macam ini supaya ia tidak putus di telan zaman dan kita ni dapat meraihkannya dengan cantik dan meriah sekali. Perlu dipertahankan kerana ianya adalah satu warisan turun-temurun yang diselaraskan, dapat dipelihara oleh semua masyarakat dan penduduk negara Brunei Darussalam ini. Ada bisainya barangkali kalau barang-barang dan juga adat-adat istiadat ini diajarkan kepada penuntut-penuntut dan juga remaja-remaja supaya mereka ini tahu dan faham akan budaya Ketani dan tradisi negara Ketani sendiri. Ia merupakan satu khazanah yang bermanfaat. Lagu bertajuk Raikan Cinta Mempelai Diraja, ciptaan Haji Awang Muhammad Nur Fadlullah bin Haji Awang Muhammad Yusof, memenangi tempat ketiga dalam peraduan mencipta dan menerbitkan lagu sempena istiadat perkahwinan diraja anjuran radio televisyen Brunei. Haji Awang Muhammad Nur Fadlullah, seorang guru di Sekolah Agama Pengiran Bendahara Lama, bertekad untuk menyertai peraduan tersebut atas dorongan dan sokongan yang berterusan dari isteri dan sahabat-sahabat beliau. Proses penciptaan lagu dibantu oleh isteri beliau, Dayang Helwa binti Haji Imran, yang juga penulis lirik Raikan Cinta Mempelai Diraja. Dalam pembuatan lagu tersebut, Haji Awang Muhammad Nur Fadlullah banyak membuat penyelidikan untuk mencipta sebuah lagu yang berkualiti. Setelah mengambil keputusan membulatkan tekad untuk mengikuti pertandingan ini, jadi saya pun biasanya saya memang berurusan dengan penulis lirik saya, iaitu merangkap isteri saya sendiri juga sebenarnya yang rajin membantu saya dalam pembikinan penulisan lirik sesebuah lagu. Jadi saya pun berbincang dengan isteri saya ini, iaitu Helwa Haji Imran, macam mana dapat buatkan lirik lagu perkahwinan diraja ni. Jadi katanya, bah, insyaAllah bolehnya.
Jadi dalam pada ia menyiapkan lirik itu, saya pun mencari jualah melodi-melodi mana yang sesuai. Setelah menerima keyakinan dan sokongan dari isteri beliau, Awang Muhammad Nur Fadlullah memberanikan diri untuk mencuba menyanyikan lagu ciptaannya itu sendiri. Mesej yang ingin disampaikan ialah ingin merafakkan kesyukuran ke atas berlangsungnya perkahwinan diraja ini dan ingin menyuarakan suara hati rakyat jelata yang sama-sama bergembira melihat berlangsungnya istiadat perkahwinan diraja ini dan sama-sama memeriahkan lagi jua pertandingan mencipta lagu ini. Sasaran kerajaan untuk menanam 500,000 pokok baru menjelang tahun 2035 dijangka dapat direalisasikan dengan aktiviti penanaman pokok oleh Pusat Serantau Simeo Voktek di Taman Rekreasi Hutan Simpan Prakas petang tadi. Aktiviti tersebut diungkayahkan bersempena dengan ulang tahun ke-32 pusat berkenaan. Penanamannya dimulakan oleh Awang Alias bin Abu Bakar, pengarah Pusat Simeo Voktek. Pohon-pohon tersebut ditanam termasuk pokok baru-baru, pokok ru laut dan pokok penaga laut. Inisiatif berkenaan menyokong kempen penanaman pokok protokol hijau di bawah Kementerian Pendidikan dan Strategi Protokol Hijau. Menurut Majlis Kebangsaan Brunei Darussalam mengenai perubahan iklim, salah satu strategi utama peralihan negara Brunei Darussalam kepada negara rendah karbon dan lestari iklim ialah dengan meningkatkan liputan hutan yang akan meningkatkan rendah karbon. Ini seterusnya akan memberikan impak positif kepada habitat, kepelbagaian bio dan ekosistem negara ini. Penanaman anak pokok adalah merujuk kepada garis panduan protokol hijau yang telah dilancarkan pada 30 hari bulan Januari 2021 yang lalu. Selepas penanaman dilaksanakan, insya-Allah Pusat Serantau Simeo Voktek akan membuat pemeliharaan yang diperlukan melalui syarikat yang diluluskan dalam tempoh sekurang-kurangnya 1 tahun dan memastikan kadar ketumbuhan pokok yang ditanam tidak kurang daripada 85%. Seorang lelaki warga negara asing berusia 40 tahun ditahan atas kesalahan memiliki 12,160 kartun rokok, 269 paket dan 80 batang rokok pelbagai jenis. Penahanan lelaki tersebut adalah hasil gerakan operasi yang dijalankan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED melalui bahagian penguatkuasaan undang-undang di kawasan Jalan Pancur Murai, Kampung Pengkalan Batu. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM2,331 yang dipercayai hasil aktiviti penjualan barang kesalahan kastam. Kesemua barang terbabit dirampas dan individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk siasatan lanjut. Ia merupakan tangkapan JKED yang terbesar melibatkan rokok dengan nilai cukai RM1,145,934. JKED menasihatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi perundangan negara ini dan menghindari dari melakukan kegiatan penyeludupan atau membawa masuk dan keluar barang tegahan, sekatan dan larangan kastam. Memiliki barang tegahan kastam adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 146 Perintah Eksais 2006. ...450 orang memeluk agama Islam tahun lalu. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 356 orang hasil penyebaran dakwah dan maklumat yang dilaksanakan oleh Pusat Dakwah Islamiah serta kesedaran mengenai agama suci itu. Antara faktor meningkatnya bilangan saudara baru di negara ini. Daripada jumlah tersebut, 362 orang penduduk tempatan dan 88 orang warga negara asing. Bermula Januari hingga Disember 2022, daerah Tutong mencatatkan jumlah tertinggi berbanding di daerah-daerah lain iaitu 168 orang. Diikuti daerah Brunei dan Muara 157 orang, 97 orang di daerah Belait dan daerah Temburong mencatat seramai 28 orang.
Pendekatan semasa dengan mengikut calak kebrunaian antara usaha Pusat Dakwah Islamiah dalam menyebarkan syiar Islam di negara ini di samping menggunakan dakwah-dakwah yang telah dibawa oleh para da'i sebelum ini. Inisiatif yang diungkayahkan oleh Pusat Dakwah Islamiah dalam mengembangkan lagi syiar Islam, menyerlahkan lagi Bumi Darussalam sebagai negara zikir. Menurut statistik tahun lalu, bangsa Iban mencatatkan jumlah paling ramai yang memeluk agama Islam iaitu 155 orang, puak dusun 141 orang, bangsa Cina 80 orang, lain-lain bangsa mencatat 17 orang, bangsa Murut 9 orang, bangsa Eropah 6 orang dan bangsa Bisaya mencatatkan 2 orang. Pendedahan dan kefahaman mengenai agama Islam antara penyumbang kepada peningkatan saudara baru di negara ini, di samping pemantauan dan perhatian yang berterusan terhadap aktiviti-aktiviti saudara baru, termasuk bimbingan dan pimpinan dalam semua aspek yang berkaitan. Memantapkan rohani dan mental serta moral dengan berpandukan ajaran Islam yang tulen berlandaskan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah sememangnya dituntut dalam Islam. Kesempurnaan hidup mengikut landasan agama Islam begitu meluas merangkumi pelbagai sudut aspek kehidupan. Keyakinan para ibu bapa membuktikan kejayaan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam melahirkan lebih ramai lagi para hufaz di negara ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Dengan kemasukan para pelajar baru Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Institut Tahfiz akan lebih kreatif dan inovatif memainkan peranannya dalam usaha menarik minat lebih ramai lagi pelajar yang mendalami bidang hafazan Al-Quran, seterusnya dapat menyumbang secara berterusan kepada hasrat negara Brunei Darussalam untuk menjadi sebuah negara zikir dan sama-sama berperanan dalam mencapai wawasan Brunei 2035. Pengarah Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama berucap demikian di majlis penerimaan pelajar-pelajar baru Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Abang Haji Syamsul bin Haji Omar seterusnya berkata, dengan keyakinan para ibu bapa dalam memasukkan anak mereka ke institut tersebut telah membuktikan kejayaan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah sendiri, khususnya dalam melahirkan lebih ramai lagi para hufaz di negara ini. Ini secara langsung menjadi satu tanda. Seramai 79 orang pelajar termasuk 35 orang lelaki diterima masuk ke institut tersebut bagi mengikuti pengajian di peringkat menengah. Majlis diteruskan dengan penyerahan mushaf Al-Quran kepada pelajar-pelajar baru. Terdahulu program Minggu Ta'aruf bagi pelajar-pelajar baru telah diadakan termasuk bengkel pengenalan hafazan Al-Quran dan kem motivasi dan kepimpinan. Khidmat menggunting rambut sebagai mata pencarian. Apa cerita di sebaliknya? Muhammad Daud Haji Tuah ada laporannya. Mungkin ramai yang tahu mengenai barbecue, iaitu kedai gunting rambut lelaki yang diusahakan oleh 4 orang bekas pelatih Pusat Pembangunan Belia PPB. Walaupun beroperasi kira-kira 3 tahun lalu di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, namun barbecue terus menjadi bualan kaum lelaki disebabkan hikmat gunting rambutnya yang terkini. Bagi memberi kelainan dalam hikmat gunting rambut, belia tempatan ini sentiasa berusaha mempelbagaikan teknik dan kemahiran mereka. Para pelanggan juga diberikan pilihan untuk menempah slot hikmat gunting rambut melalui media sosial. Tidak heranlah barbecue terus menjadi pilihan jejaka untuk mendapatkan potongan rambut yang menarik. Memang banyaklah dari berlainan jenis rambut, jenis bangsa juga yang kami pernah menggunting di kedai ini.
Tapi semuanya alhamdulillah positif bagi kami. Kalau indah pun bagi kami itu untuk kami belajarlah lagi untuk improve kami punya skills di kedai ini. Bertepatan dengan ulang tahun ketiganya, Barbeque menyasarkan untuk menjadi penyedia perkhidmatan gunting rambut pilihan lelaki. Kepada jejaka di luar sana, apa kata Auda cuba dapatkan khidmat gunting rambut daripada belia tempatan ini sebagai tanda sokongan kepada pengusaha tempatan. Muhammad Daud Haji Tuah melaporkan untuk Berita RTB. Status harian normal baru COVID-19, tiada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan maklumkan 356 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79%. Permohonan bagi mendapatkan petak untuk berjaja di Gerai Ramadan di kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara Bandar Seri Begawan kini dibukakan. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam siaran medianya memaklumkan permohonan tersebut dibukakan khusus kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang bermastautin di daerah Brunei dan Muara sahaja dan hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun. Manakala jenis petak jualan gerai takeaway, gerai salayan, gerai runcit dan gerai buah-buahan masing-masing dikenakan bayaran RM350, sementara trak makanan dikenakan bayaran RM300. Setiap pemohon hanya dibenarkan bagi satu kategori sahaja. Permohonan dibukakan sehingga 28 Februari 2023 dan boleh didapati di ACE Event Planner and Management di Unit 45, Tingkat 1, Simpang 75, Kompleks Perdagangan Anggrek Desa, Jalan Kebangsaan. Hubungi syarikat berkenaan di talian 8320-266 atau hubungi bahagian perekonomian Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan melalui hotline 8778-770 atau talian 2232-424 sambungan 153. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengingatkan kepada majikan mengambil pesalah imigresen boleh dikenakan denda sebanyak RM3,000 bagi setiap seorang pesalah imigresen. Manakala warga negara asing yang telah diambil tindakan pas imigresen dibatalkan dan diusir dari negara Brunei Darussalam. Dan nama mereka boleh disenarai hitamkan untuk tidak dibenarkan lagi bekerja di negara ini. Sementara itu, memberi pekerjaan atau menggaji pesalah imigresen adalah menjadi kesalahan yang mana boleh diambil tindakan undang-undang. Peringatan itu dikeluarkan berikutan beberapa orang warga negara asing ditahan semasa operasi diberi nama Operasi Sakat di kawasan berasingan yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan. Semasa pemeriksaan di kawasan Mukim Kianggih, seorang lelaki warga negara asing ditahan untuk siasatan lanjut. Siasatan awal mendapati warga negara asing tersebut dipercayai melakukan kesalahan tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport, iaitu jawatan amah bekerja sebagai taksi sapu. Sementara itu, operasi di kawasan Mukim Sengkurung, pihak berkuasa menahan dua lelaki warga negara asing untuk siasatan lanjut. Siasatan awal mendapati seorang dipercayai melakukan kesalahan tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport, iaitu jawatan amah bekerja sebagai penjual ikan. Manakala seorang melakukan kesalahan bekerja tidak bersama majikan asal. Sementara pemeriksaan di Pondok Kebun di kawasan Mukim Pengkalan Batu, 5 orang lelaki warga negara asing berada di tempat tersebut. 2 daripadanya ditahan setelah dipercayai tinggal lebih masa dan seorang lagi dilaporkan sebagai pekerja lari daripada majikan. Sementara pemeriksaan di rumah sewa di kawasan Mukim Kilanas, 2 warga negara asing ditahan untuk siasatan lanjut setelah gagal menunjukkan dokumen asal yang sah.
Seorang daripadanya dipercayai tinggal lebih masa. Dan semasa operasi di bilik sewa di kawasan Mukim Berakas A, seorang warga negara asing ditahan untuk siasatan lanjut kerana didapati tinggal lebih masa di negara ini. Satu kejadian kebakaran kenderaan berlaku di kilometer 73 Lebuh Raya Muara Tutong petang kemarin. Kenderaan jenis Selon didapati terbakar keseluruhannya. Anggota Balai Bomba Tutong berjaya memadamkan kebakaran. Tidak ada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Punca api dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan pengguna untuk sentiasa memastikan kenderaan mereka dalam keadaan baik dan selamat secara keseluruhan sebelum digunakan, seperti memastikan tiada sebarang kebocoran dan pam yang boleh menyebabkan pengaliran cecair mudah terbakar pada enjin blok yang panas atau sistem elektrik. Jika berlaku sebarang insiden kecemasan, hubungi talian kecemasan 995 dan memberikan maklumat yang tepat. Seorang warga negara asing dikenakan hukuman penjara 14 bulan kerana tinggal di negara ini setelah pas imigresinya mansuh. Retno Setiawan telah dapati tinggal di negara ini setelah pas kerjanya mansuh selama 5,034 hari. Dia dikenakan hukuman penjara 14 bulan dan 4 kali sebatan. Dia ditangkap pada 12 Januari lalu di sebuah rumah sewa di Kampung Tanjung Bunut.